Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semua sihat? Sihat cikgu. Bagus. Okey, untuk kelas pagi ni kita akan mulakan dengan topik baru iaitu bab 2, tajuk sanitasi dalam penyediaan dan juga perkhidmatan makanan. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Cikgu Afifah, boleh panggil Cikgu Afifah. Cikgu praktikal. Sebelum PDPR kita hari ini, kita akan tonton video ini terlebih dahulu. Video ni ada sedikit masalah. Suara tak dengar, so awak boleh tengok dan hayatilah sebab akan ada sedikit soalan selepas habis video ditayangkan. Semua ready? Dah cikgu. Okey. Ping pong. Hi, I'm Baby Shark Brooklyn. Subscribe, hit the bell, and like. Baby Shark Brooklyn. Oh. Wow. Huh? Yay! Good. Yay! Wow! Okey. Okey, berdasarkan video tersebut, siapa yang selalu amalkan 7 langkah cuci tangan yang dalam video tadi? Siapa yang selalu amalkan? Dalam minggu. Pak Is selalu amalkan ke? Tak ada. Tak pernah buat pun. Sudah? Tidak. Buat tapi tak seperti video tersebut. Maknanya awak buat tak berapa lengkap, betul tak? Awak ada cuci tangan Dia tapi sabun je dalam cikgu. ikut seperti 7 langkah tersebut. Maybe awak skip, okay? Maybe ada 2 langkah, 3 langkah je. Kalau tak pernah buat, pelik. Kau tak pernah basuh tangan ke apa? Gitu. Jadi awak amalkan tapi tidak melengkapi 7 langkah cuci tangan. Contohnya, awak yang selalu buat guna sabun, cuci tangan, lepas tu bilas. Betul tak? Betul. Bagus. Kenapa sekarang kita mesti kerap cuci tangan? Supaya tiada kuman Betul. melengkap di tangan. COVID. Siapa ingat 7 langkah cuci tangan tadi? Ada yang boleh terangkan tak?
Nak cikgu petik nama ke? Faiz, boleh? Tak ingat? Ah. Huda ingat cikgu Huda. Tak ada kau lah. Tak apa. Sabar je ingat. Asalkan awak cuci tangan guna sabun dan gosok ikut, asalkan bersihlah awak punya tangan dan juga bilas. Okay. Apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okay. Apa yang kita akan belajar hari ini adalah bab 2, iaitu sanitasi dalam penyediaan dan juga penyimpanan. Apa yang kita akan belajar adalah pertama, menyatakan maksud sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makan dengan betul. Seterusnya, menerangkan kepentingan amalan sanitasi yang baik dalam pengendalian dan juga penyediaan makan dengan tepat. Di akhir pembelajaran ini, pelajar boleh terangkan maksud iaitu sanitasi dan juga sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Seterusnya, pelajar juga dapat fahami prinsip kebersihan makanan yang terdiri pada 6 iaitu kebersihan diri, penyediaan makanan, memasak makanan, penyajian makanan, penyimpanan makanan segar dan juga makanan kering, serta penyimpanan bahan yang telah dimasak. Dan di akhir sekali, awak dapat mengenali apa itu kepentingan amalan sanitasi. Iaitu terdiri pada 4, iaitu makanan bersih dan selamat, mengelakkan pencemaran makanan, tahap kebersihan, pengendalian makan dan juga keuntungan kepada pengusaha makanan. Baiklah. Sanitasi dalam penyediaan makanan terdiri pada 2. Pertama sekali kita kena faham apa itu maksud sanitasi. Sanitasi adalah sistem kawalan kebersihan makanan, termasuklah bekalan air bersih, pembuangan sampah dan juga pembuangan najis. Manakala sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan adalah pengawalan kebersihan dan juga keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan supaya tidak tercemar. Boleh faham? Boleh faham? Boleh cikgu, boleh. Okey, bagus. Seterusnya, sanitasi dalam penyediaan makanan merangkumi 6 prinsip kebersihan makanan. Berapa prinsip kebersihan makanan? 6 cikgu. 6. Bagus. Okey. 6. Bagus. Ada 6 prinsip kebersihan makanan. Yang pertama, kebersihan diri. Yang kedua, penyediaan makanan. Yang ketiga, memasak makanan. Yang keempat, penyajian makanan. Yang kelima, menyimpan bahan makanan segar dan kering. Dan yang keenam adalah penyimpanan bahan yang telah dimasak. Kebersihan diri. Kebersihan diri ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada pengendali makanan. Baiklah, setiap pengendali makanan ni perlu menghadiri kursus latihan, iaitu kursus latihan pengendalian makanan dan perlu mendapatkan pemeriksaan kesihatan serta suntikan vaksin typhoid. Suara saya jelas ke? Ya, jelas. Okey. Baiklah. Terdapat beberapa aspek kebersihan diri yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, menjaga kebersihan rambut, kulit, hidung, mulut dan juga tangan. Contohnya, sekiranya pengendalian makanan tersebut adalah lelaki seperti Faiz, apa yang awak perlu buat adalah pastikan rambut awak sentiasa kemas, tidak terjurai dan seboleh-bolehnya memakai penutup kepala. Ataupun pengendalian makanan tersebut adalah perempuan,
pastikan rambut diikat rapi ataupun sekiranya Muslim memakai tudung dan juga penutup kepala. Okey, seterusnya adalah pemilihan pakaian bersih dan pelindung yang sesuai. Contohnya memakai pakaian baju. Baju awak mestilah bersih, tidak kotor dan tidak tercemar. Dan pelindung yang sesuai ni contohnya apron ataupun sarung tangan untuk mengendali makanan. Aspek seterusnya adalah ambil tindakan segera sekiranya hadapi penyakit ataupun rawatan luka. Sebagai contohnya, sekiranya awak mengalami kecederaan semasa mengendali makanan, pastikan awak mengambil rawatan luka secepat yang boleh. Okey, aspek yang seterusnya adalah mengamalkan kebersihan ketika mengendali makanan seperti tidak merokok dan juga tidak merasa makanan menggunakan jari. Jadi, kalau tidak merasa makanan menggunakan jari, kita kena guna apa? Siapa boleh jawab? Kalau tidak merasa makanan menggunakan jari, kita kena rasa makanan tu menggunakan apa? Menggunakan peralatan yang sepatutnya seperti sudu. Betul tak? Boleh dengar suara saya? Betul cikgu, betul. Okey. Kita boleh menggunakan sudu untuk merasa makanan. Contohnya awak cedok makanan yang awak nak rasa tu ke atas sudu, kemudian rasa makanan tersebut menggunakan sudu. Okey. Seterusnya, penyediaan makanan. Proses penyediaan makanan ni merangkumi penyediaan bahan makanan mentah dan juga peralatan untuk memasak. Terdapat beberapa prosedur penyediaan makanan yang perlu diambil perhatian, antaranya kebersihan ruang kerja dan juga peralatan memasak. Sekiranya ruang kerja dan peralatan memasak awak itu dalam keadaan yang kotor, pastikan awak kemas terlebih dahulu. Seterusnya, menyafroskan makanan dengan sempurna. Tahu tak apa itu menyafroskan makanan? Ada siapa tahu? Faiz, tahu tak menyafroskan makanan tu apa? Pakai sanitizer. Menyafroskan makanan tu adalah menyahbekukan makanan dengan sempurna. Contohnya, ayam, daging, ikan yang awak sejuk beku, bila awak nak guna, awak kena nyafroskan terlebih dahulu. Okey. Kita teruskan dengan mengelakkan pencemaran silang. Pencemaran silang ni berlaku apabila awak guna peralatan seperti pisau dan juga alatan pemotong yang sama untuk memotong ayam ataupun sayur. Contohnya, awak guna pisau, awak potong ayam, kemudian awak potong sayur. So, berlaku pencemaran silang. Kenapa? Kenapa bakteria yang berada sebab ayam memiliki jumlah bakteria yang banyak. Jadi, bakteria yang pada ayam terpindah kepada sayuran. Sebab awak guna pisau yang sama, awak potong ayam, kemudian awak potong sayuran. So, berlakulah pencemaran silang. Seterusnya adalah menutup makanan dengan sempurna supaya untuk mengelakkan daripada haiwan perosak seperti lalat, lipat dan juga tikus. Dan seterusnya membungkus sisa makanan dalam tong sampah. Baiklah. Seterusnya adalah memasak makanan. Terdapat beberapa aspek yang penting yang perlu dititik beratkan semasa memasak makanan. Antaranya adalah peralatan memasak yang bersih, tidak berkarat dan rosak. Sekiranya peralatan awak itu rosak ataupun berkarat, awak bolehlah buang peralatan yang tu sebab tak boleh guna dah. Seterusnya, permukaan meja dan dapur dalam keadaan bersih. Di mana pastikan permukaan meja dan dapur dalam keadaan bersih. Sekiranya kotor,
lap terlebih dahulu. Dan penggunaan kain dapur mengikut kegunaan kerja. Penggunaan kain dapur mengikut kegunaan kerja ni bagaimana? Kita kena menggunakan kain dapur yang berbeza kegunaannya. Contohnya, jangan guna kain dapur satu sahaja di dapur. Awak guna untuk lap pinggan, lap meja, lap tangan. Tak boleh. Awak kena gunakan kain dapur yang berbeza kegunaan. Contohnya, kain dapur untuk lap pinggan, awak asingkan dengan kain dapur untuk lap meja dan juga lap tangan. Seterusnya adalah penyajian makanan. Penyajian makanan, makanan perlu dihidang menggunakan alat yang bersih, tidak retak ataupun sumbing. Seterusnya, makanan yang telah dimasak perlulah ditutup supaya tidak dihinggap oleh haiwan perosak seperti tikus, lipas dan juga lalat. Untuk penyimpanan bahan makanan segar dan juga makanan kering, ruang simpanan makanan hendaklah sentiasa bersih dan tidak melebihi muatan, dan makanan tersebut perlulah disusun dengan teratur. Makanan kering disusun di atas rak yang bersih di mana jauh daripada makanan yang berbau dan berada dalam keadaan yang bersih dan juga kering. Di sini saya paparkan gambaran dalam peti sejuk. Saya pasti dekat rumah masing-masing pasti ada peti sejuk dan boleh tengok dekat peti sejuk di rumah masing-masing di mana terdapat beberapa bahagian untuk meletakkan makanan. Di mana terdapat bahagian untuk meletak makanan seperti telur, susu dan juga sayur-sayuran dan bahan sejuk beku seperti ikan, ayam dan sebagainya. Ikan dan daging mestilah disimpan dalam bekas plastik yang kedap udara untuk mengelakkan bau ikan tu merebak kepada makanan yang lain. Sekiranya daging dan makanan yang sudah dimasak perlulah bertutup dan disimpan pada tingkap atas di ruang pendingin di mana suhunya adalah meliputi 2 darjah Celsius hingga 4 darjah Celsius. Dan juga ruang telur dan susu di ruang pendingin di mana darjah Celsiusnya adalah 0 darjah Celsius hingga 4 darjah Celsius bagi mengelakkan bakteria aktif lah. Untuk simpan makanan masak, pastikan di bahan ruangan dingin dan makanan mentah di bahagian bawah. Simpan makanan masak dan makanan mentah mestilah disimpan dalam bekas yang tertutup. Begitu juga dengan sayuran dan buah-buahan, pastikan disimpan dalam ruangan sayur dalam peti sejuk. Untuk seterusnya adalah penyimpanan bahan yang telah dimasak. Kejap ya. Ada yang nak masuk. Untuk penyimpanan bahan yang telah dimasak, bahan yang telah dimasak mestilah disimpan dalam peti sejuk dengan bertutup untuk mengelakkan pencemaran silam berlaku. Tidak menyimpan makanan dalam bekas logam dalam tempoh yang lama. Kenapa tidak boleh simpan makanan dalam bekas logam dalam tempoh yang lama? Kerana boleh menyebabkan berlakunya karat pada bekas logam tersebut dan berlaku kerosakanlah pada makanan. Seterusnya, makanan perlulah disejukkan sehingga 21 darjah Celsius dalam masa 2 jam dan disejukkan pula sehingga 5 darjah Celsius dalam masa 4 jam. Keseluruhan waktu penyejukan minimum mestilah 6 jam. Minimum waktu keseluruhan penyejukan tu adalah sebanyak 6 jam. Okey. Di sini ada sedikit aktiviti. Cikgu minta
Berdasarkan gambar di sini, terdapat dua situasi yang berbeza di sebuah premis makanan. Jadi, berdasarkan pembelajaran kita sebentar tadi, saya minta para pelajar listkan, senaraikan apa kesalahan yang berlaku dalam premis makanan tersebut. Dari aspek kebersihan diri, penyediaan makanan, penyimpanan makanan. So, awak boleh listkan. Cikgu bagi masa dalam masa 2 minit untuk awak listkan kesalahan yang berlaku di premis makanan tersebut. Lepas tu, cikgu akan panggil lah siapa yang cikgu nak panggil untuk bagi jawapan. Boleh tak? Faham tak arahan cikgu? Boleh. Ulang balik Pak. Arahannya? Arahannya, Faham cikgu? dalam situasi di gambar ni terdapat dua situasi yang berbeza di sebuah premis makanan. Jadi saya minta pelajar senaraikan apa kesalahan yang dilakukan dalam premis makanan tersebut, merangkumi kebersihan diri, penyediaan makanan yang kita belajar sebentar tadi melalui aspek memasak makanan, penyajian makanan, penyimpanan makanan. Apa kesalahan yang premis makanan tersebut lakukan? Senaraikan. Saya bagi masa dalam masa 2 minit. Lepas tu saya akan panggil pelajar yang bertuah untuk bagi jawapan. Boleh? Boleh. Bagus Faiz. Saya kira semua pelajar dah siap senaraikan aktiviti tadi. Semua dah siap? Ya. Okey, bagus. Faiz, boleh senaraikan satu apa kesalahan kesalahan dekat premis tadi? Makanan dia tak tutup. Betul. Lagi? Ada lagi nak cakap? Ada lagi? Tong sampah dia dekat dengan makanan. Betul. Dewi sini ada nak boleh bagikan cikgu satu kesalahan dekat premis makanan tadi. Dewashini? Sofi Al-Zahra? Nak Elisa? Boleh terangkan satu je kesalahan dekat premis makanan tadi. Makanan bersepah merata. Betul. Ada lagi? Ain? Ain boleh bagi satu je kesalahan dekat premis makanan tadi. Ain tak nak jawab. Ain Dia tidur. ulit mimpi. Boleh cikgu tahu Liza Mas ni siapa? Siapa nama? Dahlia. Okey, Dahlia. Boleh bagi cikgu satu kesalahan dekat premis makanan tadi. Pekerja tadi pakai apron tak? Tak. Tak pakai apron. Dia pakai penutup kepala tak? Tak cikgu.
Betul, tak pakai. Jadi dia tidak menjaga kebersihan diri serta tidak mengamalkan prosedur penyediaan makanan. Apalagi aspek memasak makanan yang dijalankan dekat premis makanan tadi pun tidak dijalankan dengan betul. Okey, jadi cikgu dapat simpulkan bahawa pelajar semua faham dengan apa yang cikgu sampaikan tadi. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita seterusnya. Nampak slide cikgu? Boleh cikgu? Okey, bagus. Jadi di sini kita dapat lihat pengendali makanan tidak memakai apron, tidak memakai penutup kepala, tong sampah berdekatan dengan makanan, makanan berselera, ada haiwan perosak. Apa tu haiwan perosak tu? Yang ada dekat gambar ni. Siapa boleh nampak? Lalat. Lalat. Lagi tu yang comel-comel kat bawah tu. Apa tu? Tikus. 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 Makanan pun tak tutup. Okey, jadi betul lah jawapan yang awak semua bagi tadi. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita seterusnya, iaitu kepentingan amalan sanitasi dalam pengendalian dan penyediaan makanan. Apa kepentingan dia? Pertama, makanan bersih, selamat dan juga berkhasiat untuk dimakan. Kenapa? Bahan makanan yang dikenalikan dengan betul dan dinyah frostkan dengan sempurna, iaitu dinyah bekukan dengan sempurna. Sayuran dan buah-buahan juga dicuci dengan sempurna sebelum dimasak dan juga dimakan. Dan peralatan memasak yang digunakan bersih daripada sebarang kotoran. Yang kedua, kepentingan amalan sanitasi ini juga adalah untuk mengelakkan pencemaran makanan yang berpunca daripada mikroorganisma dan juga bahan kimia yang terdapat pada makanan. Mikroorganisma dan bahan kimia ini juga boleh menyebabkan berlakunya penyakit berjangkit yang boleh berlaku melalui pencemaran makanan. Contohnya, demam kepialu dan juga taun. Jadi, kita perlu amalkan amalan sanitasi ini supaya tidak berlakunya penyakit berjangkit seperti demam kepialu dan juga taun tadi. Seterusnya adalah tahap pengendalian makanan. Tahap pengendalian makanan ini adalah mestilah menjaga kebersihan diri daripada pelbagai aspek. Seperti tadilah, daripada kepala, kulit, tangan dan sebagainya. Pengendali makanan ini mestilah memakai apron, memakai penutup kepala, memakai sarung tangan iaitu glove untuk mengendali makanan supaya tidak berlakunya penyakit berjangkit. Seterusnya, keuntungan kepada pengusaha makanan, di mana amalan sanitasi yang baik ini dapat menggalakkan pelanggan untuk datang semula dekat premis dan menyebarluaskan kepada orang lain. Hal ini secara tidak langsung dapat memberi keuntungan kepada pengusaha makanan. Faham? Boleh faham kepentingan amalan sanitasi? Boleh. Bagus, Faiz. Okey. Itu sahaja pembelajaran kita. Jadi, rasional pembelajaran hari ini, yang pertama dapat disimpulkan adalah kebersihan diri. Kebersihan diri ni merangkumi pelbagai aspek lah. Di mana kita sendiri pun kena berada dalam keadaan yang sentiasa bersih, tidak kotor. Kalau awak pun, awak lebih suka tengok orang yang kotor atau orang yang kemas? Yang mana awak lebih suka tengok? Kemas. Betul, kemas. Huda pun mesti suka tengok Faiz dalam keadaan yang kemas kan? Okey, itulah dapat simpulkan kebersihan diri. Kemudian, bijak. Bijak di sini adalah bijak membuat keputusan, bijak memilih premis makanan yang baik, yang mengamalkan
amalan sanitasi. Di mana awak suka tak pergi premis makanan yang macam tadi, macam dalam gambar aktiviti tadi. Suka tak pergi premis makanan yang macam tu? Tak. Tak, sebab apa? Kotor kan? So di situ awak bijak memilih dan juga bijak membuat keputusan. Okey. Itu sahaja pembelajaran hari ini. Jadi cikgu minta seorang ada yang boleh buat refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Ada siapa-siapa nak volunteer? Refleksi keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang apa? Siapa boleh jawab? Kalau boleh jawab tu betul-betul fokuslah pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita belajar hari ini? Kebersihan pengendalian makanan. Betul, kebersihan, sanitasi, kepentingan amalan sanitasi makanan. Seterusnya, Alisa, apa yang kita belajar hari ini? Alisa? Alisa dah tidur dah. Nafisa boleh jawab apa yang kita belajar hari ini? Okey, baiklah. Kita belajar hari ini adalah berkaitan dengan amalan sanitasi. Kita dapat faham apa itu maksud sanitasi dalam penyediaan dan perkhidmatan makanan. Seterusnya, kita dapat tahu prinsip-prinsip kebersihan makanan. Prinsip kebersihan makanan tadi ada berapa? Siapa boleh ingat? Ada 6. Betul, ada 6 prinsip kebersihan makanan. Seterusnya kita belajar apa lagi? Kita belajar kepentingan amalan sanitasi dalam pengendalian dan juga penyediaan makanan. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Seterusnya cikgu minta, cikgu ada bagi link kuis dekat grup Telegram. Okey. Saya minta semua pelajar jawab kuis tersebut untuk cikgu nilai tahap kefahaman awak dan tahap prestasi pembelajaran awak hari ini. Itu sahaja pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Boleh tanya soalan. Silakan. Tak ada.